Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid, cikgu harap semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan baik dan sihat. So, berjumpa lagi kita untuk sesi PDPR kita yang seterusnya. So, cikgu minta maaf kali ini cikgu terpaksa record video ni pada waktu malam sebab waktu siang anak-anak cikgu dia ada sedikit gangguan lah. Cikgu kena sama dengan mereka. Okay, so sini ada sedikit masa dan cikgu akan rakamkan video dan kamu boleh menontonnya pada bila-bila masa yang kamu lapang. Okay, jom. Okay, murid-murid. Jadi, kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu skala jarak dan luas dalam peta topografi untuk subjek geografi tingkatan 4 KSSM. So, untuk kali ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu iaitu berkenaan dengan skala. Okey. Apa yang anda akan pelajari iaitu menerangkan jenis dan skala dalam peta topografi yang akan anda belajar dalam topik ni membezakan skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan, menunjuk cara mengukur jarak berdasarkan skala dalam peta topografi dan akhir sekali menunjuk cara mengira keluasan berdasarkan skala dalam peta topografi. Jadi untuk video yang pertama ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu iaitu apa dia skala dan macam mana cara untuk membaca 3 jenis skala. Okey. Jadi kita boleh lihat jenis skala yang pertama, jenis skala iaitu kita ada skala penyata, skala lurus dan juga skala pecahan wakilan. Sebentar lagi cikgu akan terangkan macam mana cara untuk membaca skala ni. Kemudian yang kedua, kita akan belajar macam mana cara untuk mengukur jarak dalam peta topografi. Dan perkara yang ketiga, kita akan belajar macam mana cara untuk mengukur keluasan dalam peta topografi. So, kita pergi kepada bahagian yang pertama iaitu jenis-jenis skala. Sebelum tu kita kena kenal dulu apa dia skala. Okay. Skala ialah nisbah jarak dalam peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi. Maknanya, nisbah antara jarak dalam peta, jadi dekat tangan cikgu ni ada satu peta topografi, nisbah jarak di dalam peta dengan jarak sebenar di muka bumi. Apabila kita mengukur jarak di dalam peta, kita berpandukan kepada skala, kita akan dapat mengetahui apakah nilaian jarak sebenarnya pada muka bumi. Berpandukan kepada skala yang diberikan. So, itu fungsi skala, mewakilkan nilai pada peta bagi nilai sebenar muka bumi. Okey. Kita boleh membuat perbandingan jarak dalam peta dengan jarak di permukaan bumi. Terdapat 3 jenis skala iaitu skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Okey, itu dia maksud skala. Kalau kamu belum jelas lagi apa maksud skala, kita akan pergi dulu kepada yang seterusnya dan saya yakin kamu akan faham apa dia ni skala. Okey, so kita ada 3 jenis skala iaitu yang pertama ialah skala penyata. Okey, kemudian kita ada skala lurus dan kita ada skala pecahan wakilan. Okey. Skala penyata ialah skala yang dinyatakan dengan menggunakan perkataan. Contoh, 1 cm mewakili 1 kilometer yang bermaksud 1 cm di atas peta mewakili 1 kilometer di permukaan bumi. Itu dia skala penyata, iaitu skala dalam bentuk pernyataan. Kamu boleh baca directly, boleh baca. Kita tengok di sini contoh yang diberikan, 1 cm mewakili 1 kilometer. Ini bermakna apabila kita baca skala ini, kamu nampak skala yang bertulis macam ini dalam peta, skala penyata ni, automatik kamu akan dapat gambaran bahawa 1 cm di dalam peta bersamaan dengan 1 kilometer pada muka bumi yang sebenar. Itu untuk skala penyata. So, cikgu rasa ini agak mudah lah untuk skala penyata ini untuk kamu faham. Dan di dalam peta topografi, contoh bersama cikgu ni ada peta topografi. Di sini, cikgu tengok dia tak ada, tak ada skala penyata. Ni skala yang dibagi ni, tapi dia tak ada skala penyata. Dia menggunakan skala lurus dan juga skala nisbah. Okey, kita tengok dulu skala lurus. Skala lurus merupakan skala yang dinyatakan dengan garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Setiap
bahagian skala lurus mewakili jarak sebenar di permukaan bumi. Terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey, so kita tengok ada dua jenis skala. Yang ini ialah skala lurus mudah dan di sini ialah skala lurus penuh. Ya, jadi pada peta topografi yang cikgu pegang ni, ya, kita ada sini ialah skala lurus penuh. Okey, walaupun dia kata ini skala lurus mudah ataupun skala lurus penuh, yang penting ialah kamu tahu macam mana cara untuk membaca skala lurus ini. Okey, dan cikgu akan terangkan sebentar lagi macam mana cara untuk membaca skala lurus. Kita pergi dulu kepada skala pecahan wakilan. Okey, pecahan wakilan ialah skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Angka di hadapan ialah 1 cm dan merupakan unit dalam peta. Manakala angka yang selepasnya iaitu 1000 cm ialah unit di permukaan bumi. Okey, so kita tengok sini ya. Contoh yang diberikan 1 nisbah 100,000 dibagi kat sini disebut sebagai 1 nisbah 100,000. So cikgu nak kamu tahu, apabila kamu jumpa skala nisbah macam ini, dalam kepala kamu automatik kamu kena ingat satu ini ialah 1 cm, 1 cm, okey, ni pembaris ya. 1 cm, yes. Menunjukkan nilaian bacaan di dalam peta. 1 cm kita ukur dalam peta. 1 nisbah 100,000. Jadi di sini kita ada 100,000. Jadi 100,000 ini ialah 100,000 cm sebab nisbah kena unit yang sama, depan cm belakang kena cm. Jadi 1 cm sini 100,000 cm. 100,000 cm ialah nilaian di atas muka bumi yang sebenar. Jadi 100,000 cm bersamaan 1 kilometer. Ini bermakna 1 cm mewakili 1 kilometer. Boleh ingat? Okey, itu dia skala nisbah. Okey, so kita tengok contoh dia bagi di sini. 1 ialah unit dalam peta iaitu membawa maksud 1 cm. 100,000 ialah unit di permukaan bumi dalam nilaian 100,000 cm. Ya, tetapi takkan kita nak ukur jarak atas bumi gunakan cm. Weh, Sungai Besar pergi Sabak berenam berapa cm ah? Berpeluh kawan tu nak mengukur. Jadi cm itu kita perlu tukarkan kepada kilometer. 100,000 cm bersamaan 1 kilometer. Ini bermakna skala pecahan ini, 1 nisbah 100,000 kita boleh baca dia sebagai 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada bagaimana cara untuk membaca skala lurus penuh ataupun skala lurus mudah ni ya. Okey, go. Okey, murid-murid. So, sekarang ni cikgu nak tunjukkan kepada kamu macam mana cara untuk membaca skala lurus mudah. Skala lurus mudah. Okey, so untuk membaca skala lurus mudah, kamu memerlukan pembaris. Mesti ada pembaris. Sebab apa? Sebab nilaian cm kita boleh dapat daripada pembaris. Dan kita akan rujuk kepada skala lurus mudah yang diberikan. Ini sebenarnya skala lurus penuh ni, tapi cikgu nak ajar yang baca yang mudah je dulu, yang belah depan ni. So, macam mana cara nak bacanya? Cara untuk bacanya mudah saja. Setiap kali kamu dapat skala lurus macam ni, kamu ambil kamu punya pembaris dan kamu hanya perlu letakkan pada pembaris kamu. Kamu pastikan, tengok dekat sini, 0 cm. Okay, 0 cm mesti duduk bersama 0 pada skala lurus. Okay, 0 pada skala lurus. Dia kena sama. 0 cm, sini 0 pada skala lurus. Okay, kemudian kita tengok dia punya beza dia. Dia punya beza, dia punya jarak dia. Dia punya skala ni. Okey, di sini 1 cm, manakala di sini ialah 2 cm. 2 cm pada pembaris. Dan sebelah atas ini kita ada nilaian dia 1. 1 ni satu apa? 1 ini ialah 1 kilometer. Jadi, skala ini, bacaan dia ialah 2 cm mewakili 1 kilometer. 2 cm, tengok ya, ni kosong. 1, 2 cm mewakili 1 kilometer. Ini bermakna 4 cm sama dengan 2 km, 6 cm sama dengan 3 km dan 8 cm bersamaan dengan 4 km. So, murid-murid, macam tu cara untuk membaca skala lurus mudah. Kita hanya perlu letakkan sahaja pembaris di bawah skala lurus dan kita lihat nilai bacaan dia. Begitu juga cara untuk kita melukis skala lurus. Apabila kita baca, dia kata 1 cm mewakili 2 km.
maka kita perlu lukiskan, ambil pembaris ni, cikgu tunjukkan contoh. Okey, cikgu buat tunjukkan contoh. Sekiranya kamu ada baca skala penyata yang menyatakan dia kata 1 cm mewakili 2 kilometer. Okey, katalah ini skala penyata yang kamu ada. Kemudian skala penyata ini diminta untuk ubah menjadi skala lurus. Maka kamu perlu lukiskan skala lurus. Kamu hanya perlu ikut saja nilai yang diberikan. Okey, kita mulakan dengan di sini kosong. Ingat, mesti mula dengan kosong. Sini 0 cm, jadi atas ni ialah kosong. Kemudian dia kata 1 cm mewakili 2. Jadi kita pergi kepada 1 cm. Ini 1 cm pembaris. Maka kita letakkan 1 cm, kita tanda di atas ni ialah 2. Okey, jadi kalau 1 cm 2, 2 cm akan jadi 4. 3 cm akan jadi 6. Okey, so belakang sekali kita boleh gariskan di sini garis dan kita letakkan di sini kilometer. Jadi ini skala lurus. Kalau ini dia punya skala penyata 1 cm mewakili 2 kilometer. Dia punya skala lurus ialah 0,246 kilometer. Ambil pembaris, kita letak di bawah, kita akan dapat baca skala lurus ini iaitu 1 cm bersamaan 2 kilometer. Okey, itu cara untuk membaca skala lurus ataupun nak melukis skala lurus. Okey, jadi sekarang kita pergi pula kepada skala nisbah, skala nisbah, skala pecahan wakilan lah. Ataupun skala nisbah. So kita boleh tengok. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan kepada kamu macam mana cara untuk membaca skala lurus. Sekarang kita lihat pula skala nisbah. Okey, skala nisbah tadi sebelum ni cikgu dah terangkan apa dia yang 1 nisbah 100,000 ni. Okay, dan yang penting sekali skala nisbah ni ialah kamu perlu menukarkan nilaian cm nisbah itu kepada unit yang lebih besar supaya kita mudah untuk kira, iaitu unit kilometer. Okay, so kita lihat dekat bawah sini. Okay, perhatikan pada kamu punya buku teks, kamu boleh tengok dekat bawah ni. Okay, tengok di sini 1 kilometer, 1 kilometer bersamaan dengan 100,000 cm. 1 kilometer 100,000. Ini bermakna kalau 1 nisbah 100,000 bermakna 1 cm dalam peta bersamaan 1 kilometer pada muka bumi. Okey, di sini 1 km bersamaan dengan 1000 meter. 1 meter bersamaan 100 cm, 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Okey, ini dia punya nisbah tadi tu Kalau kamu tengok skala nisbah tadi, dia ada 1 km, 1 cm nisbah 100,000 bermakna 1 cm dalam peta bersamaan 1 km pada muka bumi. 1 nisbah 50,000, separuh daripada 100,000 bermakna 1 cm atas peta bersamaan 0.5 km pada muka bumi. Okey, jadi itu ialah skala nisbah. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memahami macam mana cara untuk membaca ketiga-tiga jenis skala ni. Skala penyata cikgu rasa tak ada masalah sebab kamu hanya perlu menyatakan sahaja. Yang penting ialah kamu tahu macam mana cara untuk membaca dan melukis skala lurus, dan kamu tahu macam mana cara untuk membaca skala nisbah. Skala nisbah ni agak selalu memeningkan Kamu kena faham satu nisbah berapa tu cm, kita nak tukarkan dia kepada unit kilometer. Okey, jadi sampai situ sahaja. Cikgu harap kamu boleh dapat sedikit manfaat dan objektif pembelajaran kita tercapai. Hingga kita jumpa lagi dalam subtopik yang seterusnya. Assalamualaikum.